كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam rancangan yang pertama bagi pelajaran tajwid dan Al-Quran. Saya berharap semua anak-anak bersedia dengan buku catatan dan juga dengan pensel bagi mencatat segala pelajaran yang akan cikgu terangkan. Semoga segala catatan ini akan menjadi panduan. Para penonton sekalian, dalam dekad ini tanpa disedari, ramai umat Islam di negara kita, sama ada peringkat kanak-kanak, remaja maupun dewasa, masih tidak mampu lagi untuk membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Bahkan mereka tidak dapat menyebut makhraj-makhraj dan sifat huruf dengan tepat. Ini ialah kerana berpunca dari kelemahan umat Islam itu sendiri dalam bidang ilmu tajwid yang timbul dari tidak begitu mengambil berat dalam perkara ini. Sedangkan berhakikatnya, agama Islam amat menuntut umatnya agar mempelajari ilmu tajwid. Bahkan ianya merupakan satu hukum yang dikatakan fardu ain kepada setiap orang yang bacanya. Oleh itu, marilah kita merhatikan dari sepotong ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil. Dengar bunyinya anak-anak semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam surah Muzammil ayat yang keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Yang bermaksud, hendaklah kamu membaca Al-Quran dengan cara bertartil, yakni bertajwid, mengikut kaedah-kaedah yang betul dari segi makhrajnya dan dari segi sifatnya. Seorang ulama dalam kitabnya, yaitu Al-Ulama Al-Jazari namanya, masyhur dengan laqab gelaran Al-Jazari. Dia telah membuat satu syair yang begitu tepat dalam perkara ini. Bagaimana bunyi syairnya? Dengar anak. Wal akhzu bit tajwidi lazmun hatimun. Tengok lagi sekali ya. Wal akhzu bit tajwidi hatmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Li'annahu bihil ilahu anzala. Wahakala minhu ilayna wasala. Tentu anak-anak nak ketahui juga artinya ya. Artinya, pembacaan Al-Quran dengan bertajwid adalah satu kepastian. Sesiapa membaca Al-Quran tanpa bertajwid adalah berdosa. Kerana ianya diturunkan oleh Allah Tuhan yang Esa. Dan begitulah juga sebagaimana telah disampaikan kepada kita. Begitulah pentingnya dalam pembacaan Al-Quran ini anak-anak. Jadi akibatnya dari kepincangan yang amat ketara inilah kita cuba mengambil satu inisiatif bagi menerbitkan rancangan mempelajari tajwid dan Al-Quran. Di mana yang boleh menarik perhatian umat Islam dalam mempelajari Al-Quran ini, di samping mempertinggikan mutu pembacaan Al-Quran. Para penonton, muslimin dan al-muslimat, dan anak cikgu sekalian. Oleh kerana pencetakan Al-Quran pada masa ini adalah menurut kaedah Rasam Utsmani oleh seluruh negara Islam. Bahkan kerajaan kita telah pun menggalakkan
supaya Quran diajar, dipelajari menurut kaedah-kaedah Rasam Utsmani ini. Maka rancangan ini juga insya-Allah cikgu akan mengutamakan tentang mengenal Rasam Utsmani, mengenal istilah uddab, mengenal tanda-tanda yang tertentu dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Coba kita perhatikan. Dalam tanda-tanda yang dalam grafik ini, para penonton, anak cikgu sekalian. Tanda bulat ini apa artinya? Artinya dia akan terletak di atas alif dan waw dan ya. Artinya tak boleh dibaca. Tak boleh dibaca huruf dia langsung. Tetapi tanda bulat yang membujur, yang macam telur ni, ini pula lain. Ini terletak di atas alif. Maksudnya ketika bacaan wasal, bacaan terus, tak boleh baca. Tapi ketika bacaan berhenti, ketika wakaf, wajib mesti dibaca. Begitulah tanda-tanda yang terdapat dalam Rasam Utsmani tentang barisnya. Ya, tentang bunyi kepala kha, tentang nun kecil, waw. Semuanya ni insya-Allah cikgu akan terangkan dalam pelajaran yang akan datang. Artinya, begitu keistimewaan dalam Rasam Utsmani ni anak-anak. Sesiapa yang dapat mengenal betul istilah uddab dengan Rasam Utsmani, dia akan dapat baca dengan tepat. Tidak akan salah. Betul dan tepat. Keistimewaan Rasam Utsmani, kalau belum belajar tajwid pun, sebelum belajar pun kita sudah tahu di mana tempat dengung. Di mana tempat yang mesti baca dengan idgham, tempat yang baca dengan iqlab, tempat baca dengan izhar. InsyaAllah. Jadi dengan ini cikgu percaya pelajaran kita akan dapat memudahkan pembelajaran ilmu tajwid ini dari segenap peringkat umur dan usia. Dan cikgu berkeyakinan dengan terbitnya rancangan ini insya-Allah dapat memberikan banyak manfaat kepada para qari dan qari khususnya. Dan kepada umat Islam umumnya untuk mendalami dan meminati ilmu tajwid Al-Quran ini. Cikgu tak lupa mengucapkan seketika kesyukuran kehadrat ilahi kerana rancangan ini telah mula dapat dijalankan dan harapan semoga ia terus berjalan sehingga ke hujung rancangan. Begitulah seterusnya, tidak juga lupa cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak bahagian hal ehwal Islam di Jabatan Perdana Menteri yang telah beri kepercayaan yang penuh kepada cikgu untuk menjayakan rancangan ini. Juga cikgu tak lupa kepada pihak penerbit iaitu KD Production Sdn Bhd yang telah berusaha sedaya upaya dalam menerbitkan rancangan ini. Seterusnya, kepada pelajar-pelajar yang terlibat bagi menjayakan siri ini, mari sama-sama kita kenal supaya siapakah mereka. Para penonton ya? Ya. Sekarang cikgu minta kepada orang yang pertama sekali, cuba perkenalkan diri kepada para penonton supaya dapat dikenal siapa yang akan mengikuti pelajaran ini. Ya, terangkan. Nama saya Suhana binti Farouk, berumur 15 tahun, bersekolah di Sekolah Menengah Bandar Baru Seri Petaling, Kuala Lumpur. Itu dia, Suhana binti Farouk. Bagaimana orang yang kedua, pelajar kita juga? Nama saya Nurul Halillah binti Jalaluddin, berumur 16 tahun, bersekolah di Sekolah Menengah Taman Melawati. Itu dia, Nur Halillah binti Jalaluddin. Dan orang yang ketiga, pelajar kita yang ketiga. Coba bagaimana? Perkenalkan diri. Nama saya Zahratul Lail binti Zaidun, berumur 16 tahun dan bersekolah di Sekolah Agama Menengah Tinggi Hishamuddin, Kampung Jawa, Kelang. Seterusnya cikgu perkenalkan pula sebelah sini bagi rakan anak ya. Cuba kenalkan diri. Nama saya Muhammad Izzat bin Haji Hassan, berumur 12 tahun, sekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Jalan Geni 2. Ya. Muhammad Izzat. Ya. Muhammad Izzat. Ya, bagian sebelahnya pula. Nama saya Muhammad Taha bin Haji Hassan. Saya berumur 14 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Agama Menengah Rawang. Ya. Muhammad Taha. Yang akhir sekali, bagaimana? Nama saya Muhammad Amin bin Haji Hassan. Umur saya 16 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Tam Keramat. Itu dia, anak semua Muhammad Amin. Inilah 6 orang yang akan bersama-sama untuk menjayakan rancangan ini. Cikgu nak bertanya sedikit latar belakang rakan anak ini. Cuba kepada Suhana, bagaimana dengan baca Quran?
Alhamdulillah cikgu. Ya. Saya boleh baca dengan baik. Alhamdulillah. Bagaimana Halillah? Saya juga begitu cikgu. Ya. Bagaimana Zahratul Lail? Sama juga cikgu. Ada khatam dah? Sudah cikgu? Sudah khatam? Sudah. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Izzat? Boleh cikgu. Boleh baca dah? Boleh. Ya. InsyaAllah. Faham? InsyaAllah. Amin. InsyaAllah boleh baca. Jadi anak-anak, pelajaran kita baik itu asal pandai. Bukan daripada alif bata ni. Mereka telah dapat membaca. Tetapi walau bagaimana bacaan begitu belum tepat lagi, kita bimbing. Mudah-mudahan mereka dapat membaca dengan lebih baik dalam rancangan pelajaran kita. Seterusnya anak, mari kita mulakan siri pertama kita. Iaitu pada mulanya, mari sama-sama kita mempelajari bacaan doa. Baca doa ini adalah paling penting anak-anak. Pernah Allah Ta'ala memerintah kita supaya kita berdoa. Dengan doa ini, kita dikurniakan dan dimakbulkan insyaAllah. Doa ini adalah doa yang paling mustajab. Yang pernah ulama mengatakan siapa yang baca doa ini, dia akan diterangkan hati. Dia akan lancarkan lidah. Baiklah, bagaimana bunyi doa ini anak semua? Cuba sama-sama kita perhatikan, sama-sama ikuti bacaannya dan bunyinya. Sama-sama ikut dulu ya, para penonton. Nah, semua tengok bagaimana bunyi huruf-hurufnya. Ikuti dan lihat betul-betul bagaimana bunyi yang hendak kita doa. Ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bikitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Bagaimana Pak Penonton? Boleh baca? Begitulah bunyi bacaan doa tadi. Dan cikgu percaya dengan sekali cikgu bacakan ni tentu dapat diikuti. Walau bagaimanapun, cuba kita mulakan semua sekali. Anak-anak, para penonton, semua ikuti bacaan ini sama-sama ya. Ya, cuba kita mengangkat tangan dan mohon ke Allah Taala. Ya, sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bikitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, rekan anak dapat membaca dan dapat mengikut bacaan dengan tepat insyaAllah. Alhamdulillah. Begitulah para penonton semua ya. Setiap kali kita mulakan dengan doa. Pelajaran kita yaitu permulaan turunnya Al-Quran. Tentu anak-anak semua nak mengetahui bagaimana Quran ini diturunkan. Quran telah diturunkan oleh Allah SWT ke Lauhul Mahfuz serentak sekaligus. Dan siapa pun tidak tahu bila masanya Quran berada di Lauhul Mahfuz. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ada. Yang kita tahu berada di Lauhul Mahfuz diturunkan serentak sekaligus. Ini berpandu kepada ayat yang telah dipermukakan Allah Ta'ala dalam suratul Buruj ayat 21 dan ayat yang ke-22. Cuba dengar anak bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz.
Artinya, bahkan ialah Quran yang tertinggi kemuliaannya, terpelihara pada Lauhul Mahfuz. Itu ayat menerangkan tentang Quran yang ada pada Lauhul Mahfuz. Seterusnya, Quran diturunkan secara serentak juga. Sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah nama dia. Iaitu Baitul Izzah di langit dunia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sekaligus juga serentak pada Baitul Mahfuz, daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Apa ayatnya yang menerangkan tentang Allah turunkan Quran di Baitul Izzah ini anak? Cuba dengar. Iaitu dalam surah Al-Qadr. Ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini ayat yang selalu kita baca. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Jadi kita dah tahu Quran turunkan pada malam Lailatul Qadr bulan Ramadan. Seterusnya ada ayat yang lain lagi yang menerangkan tentang perkara ini juga, yaitu dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Bagaimana bunyi? Dengar semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Apa maknanya? Apa artinya? Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Itulah bulan Ramadan. Dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dua ayat sudah mengenalkan bagaimana Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan ada lagi satu ayat yang akhir yang cikgu nak terangkan kepada anak, iaitu ayat dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Baqarah yang berbunyi Syahrul Ramadan 185. Dengar bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan dialah membezakan antara yang hak dan yang batil. Setelah itu anak-anak, seterusnya Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Sayyidina Jibril alaihissalam. Tetapi kali ini turunnya tidak serentak. Turunnya tidak sekaligus. Turunnya berperingkat-peringkat. Ya, berperingkat-peringkat. Mengikut kejadian, keperluan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dengan permulaan juga pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan selama 23 tahun. Daripada awal Al-Quran ini hingga pada akhirnya selama 23 tahun. Ia berbeza anak-anak semua dengan kitab-kitab yang lain yang pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya, di mana diturunkan seperti dalam kitab Zabur, Taurat dan juga Injil serentak sekaligus. Lain Al-Quran ini ya, demi sedikit-sedikit menurut keadaan. Tapi Quran berlainan dengan kitab kita yang dulu, iaitu turun sekaligus. Ya, anak-anak itu tidak tahu apa mula ayat, apa mula surah. Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika itu Rasulullah berada bertapa beribadat di Gua Hira. Dengar anak-anak. Ayat dan surah yang pertama yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, ayat ataupun surah yang pertama yang berbunyi yang bernama Suratul Alaq. Cuba ikut semua, Suratul Alaq. Suratul Alaq. Inilah surah yang pertama. Dengan ayat yang 5. Ayat yang pertama dan juga ayat yang akhir sekali. Ayatnya
Dengar bagaimana bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surah yang pertama, ayat daripada 1 sampai ke 5, tidak akhir. Yang ke-6 belum lagi, yang ke-7 belum lagi. 1 sampai 5 saja. Semuanya ayat diturunkan dengan wasitah Sayyidina Jibril AS kepada Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita faham, anak-anak sekalian, dalam pelajaran kita ini? Pati atau peringkasan pelajaran kita, yaitu permulaan Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz secara serentak sekaligus. Siapa pun tak tahu bila turunnya Al-Quran ini, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya turun pula kepada Baitul Izzah. Begitu juga serentak sekaligus. Tidak siapa yang mengetahuinya. Apa dia baca, tak tahu siapa ya. Terus turun ke Baitul Izzah di langit ke dunia. Tetapi apabila Quran ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain pula caranya. Diturunkan berperingkat-peringkat menurut keperluan yang dikehendaki Allah Taala. Ya? Apa yang dikehendaki Allah Taala menurut keadaan. Tapi ini berlainan dengan Quran ataupun dengan kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi yang dahulu, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil sekali. Terus sekaligus. Seterusnya anak telah pun faham apa yang kita pelajarkan pada pelajaran kali ini. Permulaan yang diturunkan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT kepada Rasulullah dengan perkataan Jibril, surah yang pertama sekali, Suratul Alaq. Suratul Alaq. Tidak kesemuanya sampai akhir, tetapi hanya 5 ayat saja. Itulah yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dengan ini mudah-mudahan apa yang telah kita fahami, apa yang telah cikgu terangkan, mudah-mudahan para penonton semua dapat memahami. Dan cikgu akan membuat beberapa soalan pelajaran akan datang. Maka dengan akhirnya apa yang telah diterangkan ini akan memberi faedah dan memberi manfaat kepada kita semua dalam pembacaan Al-Quran insya-Allah. Akhirnya cikgu ucapkan semuanya insya-Allah dapat memberi faedah apa yang telah cikgu terangkan ini. Mudah-mudahan segala apa yang telah disampaikan akan dapat menjadi ingatan kepada kita untuk diberikan jawapan apabila datang soalan insya-Allah. Ya, hingga bertemu. Cikgu ucapkan selamat menuju jaya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pelajaran yang lalu, anak-anak telah pun faham bagaimana cara permulaan turunnya Al-Quran. Dan perbezaan turunnya dengan kitab-kitab yang lain yang sebelum Rasulullah SAW, itu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Cikgu telah pun menyediakan beberapa soalan. Ini untuk menduga apa yang telah difahami dalam pelajaran kita yang lalu. Ikuti para penonton. Soalan ini akan cikgu kemukakan kepada rakan anak-anak. Dan ini untuk menjadi panduan kita. Dan segala jawapan ini akan menjadikan panduan kita. Soalan yang pertama dikemukakan kepada Muhammad Amin. Cuba dengar Muhammad Amin.
Apakah ayat yang pertama yang mula-mula diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana bunyinya? Coba. Ya cikgu, surah yang pertama iaitu surah Al-Alaq cikgu, dengan perantaraan Sayyidina Jibril, iaitu dari ayat pertama hingga ayat kelima cikgu. Ya, coba bunyinya. Bunyinya begini cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tepat. Tepat apa yang telah cikgu katakan dulu. Ayat yang pertama, ya, surah yang pertama, surah Al-Alaq, kemudian dengan 5 ayatnya dia dibacakan oleh Amin dengan tepat. Soalan yang kedua. Kali ini cikgu kemukakan kepada Halilah. Cuba dengar Halilah. Soalannya dan sama-sama ya berikan jawapan. Terangkan di mana ketika itu, iaitu ketika Jibril menurunkan ayat ini, di mana Rasulullah berada? Rasulullah sedang beribadat di Gua Hira, cikgu. Di Gua Hira. Tepat. Jibril menyampaikan Al-Quran wahyu Allah ini, Rasulullah berada di Gua Hira namanya, iaitu sedang beribadat. Inilah mula yang diturunkan dan Rasulullah sedang beribadat. Tepat ya? Sebagaimana yang terangkan pada perjalanan lalu. Soalan yang lagi satu, yang akhir sekali lah. Coba menduga pula Zahratul Lail. Bagaimana bunyi soalannya? Coba dengar. Adakah Quran turunkan serentak sekaligus kepada Rasulullah SAW atau bagaimana? Tidak, cikgu. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berperingkat-peringkat mengikut keperluan, keadaan serta peristiwa yang berlaku di kalangan hidup masyarakat pada ketika itu. Tidak seperti kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad seperti Taurat, Injil dan Zabur yang diturunkan secara serentak sekaligus, cikgu. Itulah Jawapannya. Dan perbezaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lalu. Di antaranya, kitab yang lalu semua sekaligus, sekali turunnya. Tidak kepada Rasulullah berperingkat-peringkat, beransur-ansur menurut keadaan, keperluan dan juga kejadian yang berlaku. Itulah bezanya. Alhamdulillah. Soalan cikgu telah jawab dengan tepat. Dan cikgu percaya kalau para penonton di soal akan dapat juga menjawabnya. Dengan ini fahamlah kita. Dan hikmat diturunkan surah yang pertama ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Baca. Yaitu Islam mementingkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipelajari melainkan dengan mempelajari, dengan membaca banyak. Ilmu-ilmu dengan membaca banyak, pengalaman kita dapat, macam-macam kita dapat. Kalau seorang tidak membaca, tentu tidak begitu ilmu begitu banyak gitu. Jadi, dengan ini kita faham, Islam menggalakkan umatnya supaya banyak membaca. Kerana nikmat pengetahuan yang diajarkan oleh Allah kepada manusia ialah melalui pen, kalam dan juga tulisan. Seterusnya para penonton dan anak cikgu sekalian, setelah beliau menerima wahyu yang pertama ini, maka putuslah wahyu beberapa lama. Menurut sejarah 40 hari. Ada yang katakan 15 hari, ada yang kata 3 hari. Putus wahyu. Jibril tidak lagi menurunkan setelah suratul qalam tadi. Di masa terputusnya wahyu ini, Rasulullah sangat duka cita dan susah hati sehingga mendorongkan beliau pergi mendaki ke puncak gunung kerana menghiburkan hati yang duka. Tiba-tiba turunlah ayat yang kedua kepada Rasulullah SAW yang berbunyi dalam surah Al-Muddathir, dapat awal ayat yang pertama hingga akhirnya, Ya ayyuhal muddathir Qum fa'anzir, hingga kepada akhir ayat. Jadi kalau kita faham ayat pertama hanya 5 ayat, tapi yang kedua ni ke semua
daripada ayat surah Al-Mudaththir hingga kepada akhir. Jadi anak-anak, setelah kita faham apa yang ayat yang kedua yang turunkan tadi, begitulah seterusnya. Wahyu diturunkan dengan perantaraan Sayyidina Jibril alaihissalam. Demi dari ayat ke satu ayat hingga kepada 30 juz dengan cara talaqi. Dengan cara bermusyafahah. Sempurna dengan hukum-hukum tajwidnya. Ikhfa'nya. Izharnya. Iqlabnya. Artinya Quran turunkan bertajwid. Ia diikuti oleh Rasulullah SAW hinggalah sempurna. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Ingat anak. Berapa tahun? Selama 23 tahun. Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW yang 30 juz. Di masa hayat Rasulullah SAW, Quran telah ditulis oleh penulis-penulis yang khas. Ketika itu tidak ada kertas. Mereka menulis di batu-batu yang tipis. Di pelepah-pelepah tamar. Di tulang-tulang. Di kulit-kulit. Dan lain-lain apa yang dapat ditulis. Ketika itu Quran tidak lagi berbaris. Quran tidak ada bertitik. Segala ayatnya teratur. Tersusun. Mengikut pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Jibril kepadanya. Itulah Rasulullah telah menyampaikan apa yang telah disampaikan kepada para sahabat. Jadi tegasnya tulisan Al-Quran semuanya adalah dengan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping tulisan, ramai para sahabat juga yang telah menghafaz Al-Quran dan banyak Quran terkumpul dalam dada para sahabat. Dalam dada yang banyak. Jadi tulisan-tulisan yang ada yang tersebut ini belum lagi merupakan seperti kitab yang ada pada kita ini. Kitab kita sudah kumpul ada semua. Tapi ketika itu belum terkumpul. Kerana ianya masing-masing berselera. Semuanya terdapat dalam tulisan, tetapi pada sahabat masing-masing menyimpan tulisan di rumah masing-masing lah. Tidak terkumpul. Dia kata dia Wadduha, dia suratul Waqi'ah, dia suratul semua tapi tak terkumpul. Semuanya telah hadir. Jadi antara para sahabat yang mengumpulkan, yang menulis Al-Quran ini ialah Al-Khulafa'ur Rashidin. Tentu para penonton tak lupa. Al-Khulafa'ur Rashidin iaitu khulafah yang 4. Iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali. Inilah orang yang banyak mengumpulkan segala tulisan-tulisan ini. Di antara juga, yaitu orang yang paling ikrab kepada Rasulullah SAW, yaitu tukang tulis wahyu Allah, yang sentiasa menulis, yaitu yang bernama Zaid bin Thabit. Cuba ikut. Zaid bin Thabit. Cuba. Zaid bin Thabit. Surah 4. Di antaranya juga Muawiyah bin Sufyan. Cuba. Muawiyah bin Sufyan. Di antaranya juga Ubay bin Ka'ab. Coba. Ubay bin Ka'ab. Itu dia tukang-tukang tulis Rasulullah. Di antaranya juga orang yang terulung yang menghafaz Al-Quran. Ini menurut riwayat Sahih Al-Bukhari ada 7 orang. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qil, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Qais bin Sakan, dan Abu Darda. Ini orang terkemuka sekali yang menghafaz Quran pada masa Rasulullah SAW. Dan ada di antara sahabat-sahabat juga, tapi ini yang paling terkemuka. Sayyidina Jibril alaihissalam senantiasa mengawasi bacaan Rasulullah SAW pada setiap bulan Ramadan. Datang. Bagaimana bacaan yang telah beri itu ya Rasulullah? Cuba dengar. Diperdengarkan Rasulullah baca. Jibril membetulkan bacaan-bacaan lagi. Setiap Ramadan Jibril datang mendengar bagaimana bacaan Rasulullah SAW yang telah diberi talaqi kepadanya.
Seterusnya, para penonton dan anak sekalian, kita telah pun faham selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah pun sepakat dan telah bersetuju melantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu, pada zaman pemerintah beliau, telah berlaku beberapa peperangan. Yang pertamanya adalah peperangan memerangi kaum-kaum yang murtad. Yang sudah Islam, dia berbalik pula kepada agama yang asal. Dan juga memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Dalam satu perangan yang lain lagi yang terkenal, yang bernama perangan Al-Yamamah. Ya, peperangan apa namanya? Al-Yamamah. Di mana ramai dari para kalangan para sahabat yang menghafaz Al-Quran terkorban mati syahid yang berjumlah 70 orang. 70 orang dalam perang ini, para sahabat yang hafaz Quran telah pun terkorban dalam perang Al-Yamamah. Sayyidina Umar Al-Khattab berduka cita dengan terkorbannya 70 orang ini dan sangat duka cita. Lalu memberi satu cadangan yang baik kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an supaya mengumpulkan Al-Quran. Kenapa gak? Kerana bimbang Quran akan terhapus dan akan hilang dengan kematian nanti para sahabat yang menghafal Quran. Pada mulanya Sayyidina Abu Bakar enggan. Apa katanya? Rasulullah tidak pernah merintahkan saya mengumpulkan ini, ya Umar. Bagaimana kita berani mengumpulkan? Sayyidina Umar katakan, ya Abu Bakar, kalau tiba masanya Quran hilang, perasaan macam mana sekarang kita ganti Quran? Akhirnya radhiyallahu anhu Abu Bakar bersetuju. Lalu manggil tukang tulis wahyu yang pada Rasulullah yang bernama Sayyidina Zaid ibn Thabit untuk mengumpulkan Quran ini. Dengan dibantu beberapa orang sahabat lagi yang banyak ada hafaz pada masa itu lagi tinggal lagi. Mereka menyalin semua Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu dengan satu mushaf. Dikumpulkan semua, bertulang-tulang, kulit-kulit, semua dikumpul-kumpul menjadikan satu mushaf. Jadi dengan usaha yang tersebut ini, maka inilah Quran yang pertama yang telah dikumpul dalam bentuk mushaf pada masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitulah seterusnya. Manakala wafat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, diganti pula oleh Khalifah Umar, yaitu Khalifah yang kedua. Al-Quran yang ada yang terkumpul pada mulanya tadi disimpan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di rumahnya. Kenapa? Disimpan ialah sebagai rujukan kepada orang ramai. Begitulah seterusnya. Setelah wafat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dan diganti oleh Khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Quran disimpan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di rumahnya. Ini sebagai rujukan orang ramai. Hingga wafat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan seterusnya, mushaf ini disimpan oleh anak andanya, Sayyidina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu anak bertanya, bilakah wafatnya Sayyidina Umar? Menurut sejarah, Sayyidina Umar telah wafat pada tanggal 27 Zulhijjah tahun 23 Hijrah bersamaan tahun 644 Miladiyah. Seterusnya, maka dilantiklah pula khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Uthman bin Affan, yaitu selepas 3 hari Baginda Umar dimakamkan. Para penonton dan anak cikgu sekalian, di masa perintah Khalifah Uthman ini,
kerajaan Islam telah meluas segenap pelosok dan negeri yang jauh. Begitulah pula Islam di kala itu berkembang di merata-rata negara. Di Syam, di Iraq, di Farsi, di Afrika, dan lain-lain tempat. Yang mana di setiap tempat negeri tersebut dapati beberapa orang qari yang mempunyai naskah-naskah Quran yang tersendiri. Khalifah Utsman telah membentuk satu jawatan kuasa penulis Al-Quran. Ketuanya ialah Sayyidina Zaid ibn Thabit, dibantu oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid, Sa'id bin As, Abdul Rahman bin Haris. Begitulah dan lain para sahabat. Untuk membukukan Al-Quran dengan menyalin lambaran Al-Quran yang diambil daripada Al-Quran yang terdapat dalam simpanan Siti Hafsah binti Umar ini. Kenapa? Kalau begitu pembukaan Islam di negara-negara yang banyak ini, maka sebab itu perlu Quran ini dikumpulkan sekali. Dengan satu Quran tak memadai, maka sebab itu diambil banyak-banyak Quran ini. Menurut sejarah ada 6 Quran yang telah dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman pada ketika itu. Jadi dengan ada Al-Quran ini pada zaman Khalifah Utsman, ini telah memberi faedah yang besar kepada umat Islam. Terutamanya Al-Quran ini telah menyatukan kaum muslimin dalam satu bentuk mushaf yang seragam menurut bacaan dan juga tulisan. Yang kedua, dapat menyatukan bacaan di atas satu bacaan mushaf Utsmani. Yang ketiga juga, dapat menyatukan tertib dan susunan surah yang ada. Tentu para penonton nak bertanya, apakah itu Rasam Utsmani? Rasam Utsmani bukanlah Sayyidina Utsman yang mencipta, bukanlah Sayyidina Utsman yang mengarang. Sebenarnya menurut apa yang ditulis dalam Quran yang pertama oleh Siti Hafsah. Itulah sebab dia hanya tukang kumpul. Maksud itu kata Rasam Utsmani. Nah, maka jangan kita keliru. Kita Rasam Utsmani, kita kata Rasam Utsmani yang mencipta, yang mengarang. Dia mengambil Quran yang apa Siti Hafsah itu yang dikumpulkan diikut. Jadi tukang kumpul tu dikata Rasam Utsmani. Di antara kelebihan Rasam Utsmani, para penonton dan cikgu sekalian, ialah kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut itu. Rasamnya semua Rasulullah, kerana Rasulullah mendapat dari Jibril. Yang kedua, Rasam Utsmani adalah tulisan asal Al-Quran. Yang ketiga, Rasam Utsmani boleh dibaca dengan berbagai-bagai qiraah yang sahih. Yang keempat, boleh memahami maksud yang berlainan dalam dan tidak terkeluar daripada mushaf yang sebenar. Yang kelima, lebih daripada 12,000 para sahabat telah bersepakat bahawa inilah Quran tauqifi. Apa itu taufiqi? Artinya ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berpandu kepada petua Imam Malik radhiyallahu an, Al-Quran tidaklah tulis dengan Rasam Utsmani. Yang ketujuh, bilangan ayat Al-Quran Rasam Utsmani bertepatan dengan riwayat yang dirawikan oleh hufaz kalangan-kalangan sahabat. Yang 8 yang akhir, Rasam Utsmani mengandungi rahsia dari segi isbat dan hasf dan juga huruf-hurufnya dan ziyadahnya semuanya. Itulah dia, para penonton, apa yang telah kita fahami dalam pelajaran ini, yaitu ayat yang kedua ataupun surah yang kedua yang berbunyi Ya ayyuhal muddatsir. Kemudian dalam masa Rasulullah, Quran-Quran ini tidak terkumpul lagi. Tetapi masa Abu Bakar lah baru ada Quran yang pertama dalam Islam yang telah dikumpulkan. Quran disimpan, rujukan, seterusnya disimpan oleh Sayyidina Umar.
Seterusnya disimpan oleh anandanya Hafsah binti Umar. Seterusnya Quran ini juga menjadi panduan kepada Sayyidina Utsman untuk diberikan kepada negara-negara yang lain yang berkendak kepada Quran yang telah ada ini. Itulah para penonton dan cikgu sekalian pelajaran kita kali ini. Dan cikgu berharap semuanya ini akan cikgu soal pada pelajaran akan datang. Hingga kita bertemu, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran kita yang lalu, anak telah pun faham. Setelah mangkat Sayyidina Umar bin Khattab terus dilantik oleh para sahabat, yaitu khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila ni? Selepas 3 hari Sayyidina Umar dimakamkan, baru dilantik. Anak telah pun faham segala apa yang telah cikgu terangkan dalam pelajaran lalu. Cikgu telah menyediakan beberapa soalan dan cuba semua memberikan jawapan. Di antaranya salah seorang daripada rakan anak akan cikgu berikan. Dengar soalan yang pertama para penonton semua ya. Terangkan serba sedikit masa pemerintahan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku di masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku dalam masanya. Cuba kita kemukakan soalan ini kepada Halilah. Di masa pemerintahan Khalifah Utsman, kerajaan Islam telah meluas ke segenap negeri yang jauh. Demikianlah juga umat Islam telah begitu ramai berkembang di rata-rata negeri seperti di Mesir, di Syam, Iraq, Parsi, di Afrika dan terdapat setiap kari mempunyai naskah Al-Quran yang tersendiri. Itu dia tepat. Kita telah berikan soalan ini, telah diberikan jawapan yang tepat. Tengok bagaimana luasnya kerajaan Islam pada masa Sayyidina Utsman. Di Mesir katanya, di Syam, di Iraq, di Afrika. Tetapi Quran juga telah pun para sahabat ada mempunyai naskah-naskah tersendiri yang ditulis dengan tangan ketika matba'ah tak ada lagi. Ditulis dengan tangan saya, begitu rajin. Disalin, ditulis. Ini soalan yang pertama tepat jawapannya. Bagaimana soalan yang kedua pula? Dengar dulu soalannya ya. Apakah tindakan Sayyidina Utsman tentang Al-Quran setelah negara Islam berkembang luas? Fahamkan soalan ini ya. Apakah tindakan Sayyidina Utsman tentang Al-Quran setelah negara Islam berkembang luas? Cikgu makan soalan ini kepada Muhammad Amin. Ya cikgu, Sayyidina Utsman telah membentuk satu jawatan kuasa penulisan Al-Quran cikgu, yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dan dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Said bin Aus, Abdul Rahman bin Haris dan para sahabat dengan membentuk Al-Quran dengan menyalin lembaran Al-Quran yang diambil dari simpanan Hafsah binti Umar itu. Bagaimana anak jawapannya ya? Ya, membukukan Al-Quran. Ketika Sayyidina Utsman ya, setelah jawatan kuasa penulisan langsung dia bukukan Al-Quran ini dengan menyalin lembaran-lembaran Quran yang diambil daripada Quran yang terdapat dalam simpanan Sayyidah Hafsah. Di masa Sayyidina Abu Bakar kita sudah tahu dulu satu Quran ini ditinggalkan kan kerana kematian 70 orang sahabat. Quran terus kepada Sayyidina Umar, terus kepada Sayyidah Hafsah. Quran inilah menjadi panduan kepada Sayyidina Utsman, langsung dibuka Quran ini. Untuk sejarah 6 Quran telah pun ditulis di atas kepada negeri Syam, Basrah. Satu Quran tinggal kepada dirinya, itu namanya Imam. Itu namanya Al-Quran Al-Imam. Sayyidina Utsman sendiri megang Quran. Ya anak-anak. Anak telah pun faham. Dengan adanya mushaf yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman ini telah dapat menyatukan kaum muslimin dalam satu bentuk mushaf yang seragam menurut bacaan dan tulisan. Seterusnya dapat juga menyatukan bacaan daripada satu bacaan mushaf Utsmani dengan beberapa lughah, lahjah yang telah ada dalam Quran ini dapat juga disatukan. Seterusnya dapat menyatukan juga tertib
dan susunan surah-surah yang telah tinggal oleh Rasulullah pada masa hayatnya dulu. Anak-anak sekalian, keistimewaan Rasam Utsmani banyak. Sesiapa yang dapat baca dengan Rasam Utsmani, insya-Allah dia akan dapat baca Quran dengan tepat dan betul. Di antaranya keistimewaan atau kelebihan Al-Quran ini mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah menerima segala ejaan, rencana yang diberikan oleh Jibril adalah Rasulullah juga telah merintahkan sahabat-sahabat menulis sebagaimana yang direncanakan. Satu. Al-Quran tulisan asalnya. Rasam Utsmani adalah tulisan asal Al-Quran. Dua. Yang ketiga, Rasam Utsmani boleh dibaca dengan berbagai qiraat. Walaupun kita lihat satu macam, tetapi orang boleh baca. Qiraat ada 7 sana. Boleh baca qiraat Hafs, boleh baca qiraat Nafi', Kisai, Ibn Amr. Ya. Apa lagi? Hamzah. Quran itu boleh dibaca. Ini keistimewaan Rasam Utsmani. Yang keempat, boleh memahami maksud yang berlainan dan tidak terkeluar daripada maknanya. Walaupun barisnya lain sedikit, tetapi makna, maksud tidak langsung terkeluar daripada fahamannya. Yang istimewa lagi, 12,000 para sahabat telah bersetuju di atas tindakan Sayyidina Utsman ini. Dan bersepakat, tulisan Rasam Utsmani ini ialah tauqifi. Apa makna tauqifi? Makna ini daripada Allah SWT. Bukan ciptaan Sayyidina Utsman. Bukan ciptaan Sayyidina Umar. Bukan ciptaan Rasulullah. Tetapi tauqifi artinya daripada Allah SWT yang telah menetapkan Rasam Utsmani ini. Yang keenam, berpandu kepada petua Imam Malik radhiyallahu anhu. Hendaklah ditulis Utsmani sebagaimana yang ditunjukkan. Artinya kita tak boleh tambah alif, tak boleh tambah waw, tak boleh dikurangkan. Petuanya adalah hukumnya haram. Berdosa orang yang menambah-nambah dalam Rasam Utsmani atau mengurangkan. Yang ketujuh, bilangan ayat Quran Rasam Utsmani bertepatan. Bertepatan dengan riwayat oleh segala hufaz di kalangan sahabat. Yang akhir sekali, Rasam Utsmani adalah mengandung rahsia. Tidak siapa yang tahu melainkan Allah Ta'ala. Ada rahsia di sana. Kalau Quran mu'jizat, tulisannya juga adalah mu'jizat. Rahsia yang tidak sesiapa yang mengetahui Allah Ta'ala. Dalam segi hazaf, kenapa dibuang? Kenapa tak ditulis huluf ini? Kenapa ditambah? Ini semua rahsia. Tidak manusia yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Rasulullah mengikut saja, diikut oleh para Sayyidina Umar, oleh para sahabat, oleh Sayyidina Utsman. Inilah di antara kelebihan Rasam Utsmani. Para penuntun dan anak juga sekalian. Sekarang cuba dengar tentang penulisan Al-Quran yang telah melalui kepada 4 peringkat. Ini kita nak faham betul. Penulisan Al-Quran ini telah pun melalui kepada 4 peringkat. Peringkat yang pertama sekali, iaitu di masa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Al-Quran belum ada tanda. Titik tak ada. Baris pun tak ada. Begitulah Al-Quran ditulis. Siapa pun tak tahu. Tidak ada tanda-tanda berlangsung. Tak boleh dapat dibaca. Kenapa? Kerana mereka utamakan hafazan daripada tulisan. Kalau nampak sedikit saja, dia boleh tahu apa bacaannya. Yang pertama. Peringkat yang kedua. Barulah mula Al-Quran ditanda dengan titik yang kecil sebagai baris huruf-huruf Al-Quran. Yang mencipta ialah seorang ulama yang pakar dalam ilmu Quran. Yang pakar dalam ilmu Nahwu. Yang bernama Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini di masa Khalifah Marwan bin Al-Hakam.
Cuba perhatikan para penonton dan anak sekalian, bagaimana tanda yang ditulis oleh Abul Aswad Du'ali. Apa yang dicatatnya anak? Apa yang ciptanya? Cuba sama perhatikan. Yang dikatakan titik kecil sebagai baris. Katalah huruf ba. Memang tak ada titik. Ditaruh dengan satu tanda kecil, lain warnanya, bukan hitam. Lain dengan tulisan huruf dengan warna merah. Bulat dan kecil, betul-betul di atas huruf. Bermakna artinya baris atas. Ba. Cuba kat semua. Ba. Itulah ciptaan siapa? Abul Aswad. Seterusnya, bila di bawah ni ditulis begitu, tanda merah juga di bawah tengah-tengah betul. Ini dia. Artinya apa? B. Ya, artinya apa? B. Seterusnya, bagaimana bunyi huruf depan? Merah juga. Tapi di ujung ditaruh. Ini di sini taruh. Artinya berbunyi apa? Bu. Kalau kita baca macam mana? Ba, bi, bu. Kemudian ditambah lagi kalau bunyi baris dua pula. Dengan satu titik lagi. Ini dia. Ini baris dua artinya. Berbunyi ban. Kalau taruh lagi satu bawah ini. Berbunyi apa? Ben. Terus ditaruh sini juga tidak ke tengah. Berbunyi bun. Ini saja yang dicipta oleh Abul Aswad Du'ali. Ini telah memberi faedah kepada umat Islam. Dengan tanda ini pun dah cukup juga walaupun tak ada bertitik. Itulah tahap yang apa? Yang kedua. Seterusnya tahap yang ketiga. Kali ini terletakkan baris yang panjang. Dengan sempurnanya ialah menurut jejak Abul Aswad Du'ali, iaitu seorang yang bernama Ahmad Al-Khalil Al-Farahidi, juga pakar Al-Quran dalam ilmu nahwu. Dia telah mengikut jejak Abul Aswad Du'ali dan diubah sedikit dengan memanjangkan baris-barisnya. Kalau baris dua, bukan macam ini lagi dengan panjang. Kalau ada dua baris, bend namanya, dua panjang. Kesemuanya ini ada dengan perintah Al-Hajjaj bin Yusuf. Artinya Quran sudah mula berbaris. Begitu cantik. Boleh dibaca dengan senang dan mudah. Seterusnya peringkat yang keempat. Barulah Quran telah ditaruh dengan waqaf-waqaf tanda. Tanda mim. Lam alif. Jim. Qaf lam ya. Sad lam ya. Yang cikgu akan menunjukkan bunyi-bunyi dalam surah As-Sam'ani nanti. Artinya Quran telah sempurna. Telah ditulis. Dengan begitu juzuknya ada. Nama surahnya ada. Nama hizibnya ada. Nama rubu' pun ada semua. Ini akan cikgu terangkan dalam tulis Resam As-Sam'ani insyaAllah. Seterusnya anak-anak. Sebagaimana kita sudah tahu. Al-Quran telah diturunkan dengan 7 macam bunyi qiraat lahjah. Dia katakan Imam Nafi'. Ya. Yang menjadi imam dalam bacaan ini. Asim. Abu Amr. Ibnu Amir. Kisai. Hamzah. Dan Ibnu Katsir. Maka negara Islam telah mengambil qiraat-qiraat ini yang diamalkan. Setiap negeri ada mengamalkan. Tapi yang paling banyak, yang paling ramai, yang mengamalkan, iaitu bacaan yang diamalkan riwayat Hafs. Cuba ikut semua. Riwayat Hafs. Riwayat Hafs. Riwayat Hafs. Cuba ingatkan semua. Lagi sekali, cuba apa? Riwayat Hafs. Itu dia. Riwayat Hafs. Ini yang paling ramai. Ini daripada Asim ya, gurunya. Di mana? Negara Islam banyak mengamalkan. Bacaan yang kedua, riwayat Warsh daripada Imam Nafi'. Riwayat Warsh namanya. Siapa imamnya? Ini yang paling banyak, yang kedua dalam dunia Islam. Diamalkan di negeri Afrika. Yang ketiga, bacaan riwayat Qalun dari Imam Nafi' juga. Qalun juga Nafi' itu gurunya. Sama itu riwayat Qalun.
Ini yang ketiga. Kemudian bacaan yang sedikit lagi tinggal lagi, iaitu bacaan duri namanya. Cuba ikut semua bacaan apa namanya? Duri. Duri. Daripada siapa ni namanya? Daripada Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri. Ya, Abu Amr. Ini di mana? Di negeri Sudan. Cuba ingatkan, yang pertama Hafs, negara Islam banyak. Yang kedua di Afrika, Warsh. Yang ketiga negara Asia Tengah. Yang keempat iaitu di Sudan. Begitulah perkembangan Al-Quran negara Islam setelah wafatnya Khalifah Ar-Rashidin dan Khalifah juga Umayyah, seterusnya juga kerajaan negara Abbasiyah. Anak-anak sekalian, kalau kita tadi telah dengar tentang Al-Quran, mulai turun Al-Quran, apa Al-Quran? Kita tak tahu juga apa itu Al-Quran. Banyak namanya. Al-Furqan pun juga, Al-Kitab pun juga, An-Nur pun juga, Al-Zikir pun juga. Jadi cuba catat semua. Quran ini adalah kalamullah. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah atau dengan perintah Allah, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Allah Ta'ala yang memutuskan terus kepada, tidak kepada Rasulullah. Kepada siapa? Perantaraan kepada Jibril alaihissalam. Apa Quran itu? Yang tertulis dalam mushaf, yang dibaca dengan lidah, yang dihafaz dalam dada, yang diberi ganjaran dengan pahala bacaannya. Dimulakan daripada surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, yang disampaikan dari satu generasi kepada satu generasi dengan sanad-sanad yang mutawatir. Firman Allah SWT berkaitan dengan Quran ini daripada surah Asy-Syu'ara, kita dapat dengar sana ayat 192 hingga 195. Cuba anak-anak semua dengar bacaan bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sebenarnya perkembangan qiraat ini atau baca Quran adalah dengan sebab yang tertentu. Pertama sekali sebab mendengar dengan talaqi, mendengar dengan bermusyafahah, dengan bacaan yang betul, mengikut hukum-hukum tajwid yang telah memang sedia turunkan oleh Allah SWT dengan bertajwid. Maka baca Al-Quran berkembanglah. Mulai dengan turun ayat yang diperdengarkan tadi kepada para sahabat seterusnya. Begitulah juga anak-anak. Kepada siapa saja yang mendengar daripada para sahabat memperdengarkan pula bacaan kepada segenap para pendengar. Begitulah keadaan Al-Quran dipelajari dengan bacaan talaqi. Daripada sahabat kepada para tabi'in, kepada para tabi'in biihsan ila yaumiddin. Itulah caranya Quran dipelajari dengan cara talaqi, dengan cara musyafahah. Hingga kita bertemu anak-anak, sama-samalah kita melihat catatan yang telah cikgu terangkan, di mana cikgu akan beri beberapa soalan insya-Allah. Hingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.